Satu ketika, cincin berwarna biru yang tersemat di jari manis Tan Sri P. Ramlee itu menjadi perbualan hangat orang ramai. Apakah yang menyebabkan cincin tersebut mendapat perhatian daripada pelbagai pihak hingga menjadi isu yang sukar dirungkai? Teruskan menonton video ini hingga selesai. Misteri cincin pusaka berwarna biru itu bermula di negeri Perak, Darul Rizwan. Seniwati Norizan Muhammad Noor dilahirkan di Perak pada tahun 1927. Beliau berkahwin dengan Sultan Perak ke-32, Duli Yang Maha Mulia Sultan Sir Yusuf Izzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Abdul Jalil Nasiruddin Shah pada tahun 1954. Sebenar perkahwinan itu, Sultan Yusuf Izzuddin telah memberikan sebentuk cincin berwarna biru kepada permaisurinya, iaitu Norizan. Ikatan pasangan diraja ini tidak berkekalan setelah Norizan mengenali P. Ramlee. Norizan adalah satu-satunya wanita yang menggemparkan masyarakat dari permaisuri Sultan. Norizan telah jatuh cinta pandang pertama dengan P. Ramlee. P. Ramlee dan Norizan akhirnya mendirikan rumah tangga pada 6 Februari 1955. Ketika itu P. Ramlee berusia 26 tahun, manakala Norizan berusia 28 tahun. Cincin berwarna biru itu kemudiannya Norizan memberikan kepada P. Ramlee sebagai tanda ikatan kasih cinta mereka berdua. Cincin tu asalnya daripada arwah Seniwati Norizan, ya, yang mana masa mula-mula dia sampai di Singapura cari P. Ramlee, itulah hadiah. Cincin tu adalah hadiah daripada dia, direct to P. Ramlee. Rumah tangga mereka berdua bahagia pada awal perkahwinan. Namun Norizan terasa disisihkan dan terpinggir apabila P. Ramlee mula melonjak naik dalam keriernya. Rumah tangga mereka mulai bergoncang semasa P. Ramlee sedang dalam pembikinan filem Ibu Mertuaku. I say, man, orang yang di sebelah aku tu handsome lah. Alamak, kalau lah kau ini sahabat dia. Raya Hindu aku. Kalaulah laki-laki tu Kasim selamat, raya Cina aku. Rumah tangga mereka tidak dapat diselamatkan. Akhirnya, P. Ramlee dan Norizan berpisah. Selepas berpisah, cincin berwarna biru itu masih disimpan oleh P. Ramlee sebagai kenang-kenangan. Lepas tu bila dia bercerai, agaknya dia terlupa ambil balik kot. So cincin tu ada dekat P. Ramlee, dan bila P. Ramlee dengan Saloma jalin hubungan, so dia nak sangat kahwin dengan Saloma, dia tak mau lepas, takut nanti orang lain sambal, so belum dia, so dia nikah dan dia bagi cincin tu sebagai cincin kahwin. Pada 31 Oktober 1961, P. Ramlee dan Saloma melangsungkan perkahwinan. Majlis akad nikah diadakan di Rumah Seniwati Musalmah di Tembeling Road, Singapura. Dalam majlis tersebut, P. Ramlee menghadiahkan cincin itu kepada Saloma sebagai tanda ikatan perkahwinan mereka. Dan masalahnya cincin tu besar untuk jari mama. So all the while memang daddy yang guna cincin tu, ya. Then of course daddy meninggal. Lepas daddy meninggal, 12 tahun kemudian, P. Ramlee meninggal dunia. Selepas P. Ramlee meninggal dunia akibat serangan jantung pada tahun 1973, cincin tersebut masih lagi disimpan dengan baik oleh Saloma.
Norizan menemui Saloma sebaik sahaja Saloma keluar daripada hospital dan meminta semula cincin biru daripada Saloma. Namun Saloma keberatan untuk memulangkan cincin tersebut. Mama sakit. Lepas Mama sakit tu keluar hospital, Aunty Norizan datang rumah nak bagi tahu Mama yang cincin tu siapa kalau guna cincin tu akan mati. Okay, so kalau boleh serahkan cincin tu pada dia lah kan. Jadi Mama, of course dia tak mau. Itu aja satu-satunya peninggalan arwah Daddy untuk dia. So walaupun dia tak gunakan masa kahwin tu, tapi itu adalah cincin kahwin dia. So takkan dia nak bagi kan. So dia tak nak bagi. So dengan nasihat diorang lah yang datang tu, diorang nasihatkan, okay, you nak simpan cincin tu, you simpan, tapi jangan guna. So all the time masa Mama sakit tu, cincin tu dia tak guna. Dia taruh dalam gelas ada air. So dia letak atas almari. Dia tak guna pun cincin. Sebab orang kata tak boleh pakai. Kalau pakai nanti akan meninggalkan. So dia tak pakai lah cincin. Okay. Selepas Saloma meninggal dunia pada 25 April 1983 akibat kanser, cincin berwarna biru itu bertukar tangan dan disimpan oleh ibu Saloma yang berada di Singapura. Seniwati Mariani dituduh menyimpan cincin itu dan menerima tomahan daripada pelbagai pihak, sedangkan beliau tidak pernah berbuat demikian. Sebaliknya, Mariani menyatakan bahawa Norizan tidak seharusnya mengungkit kembali cincin tersebut yang diberikannya kepada P. Ramlee. Apabila ibu Saloma meninggal dunia, cincin itu bertukar tangan dan disimpan pula oleh bapa tiri Saloma, iaitu Mam Yusof atau Pak Mam di Singapura. Okay. Lepas tu bila Mama meninggal, nenek pakailah kan. Tak lama lepas tu nenek pula meninggal. Dan lepas tu Datuk pakai, arwah Datuk Mam pakai. Lepas tahun nenek meninggal, arwah Datuk Mam meninggal. Apabila bapa tiri Saloma meninggal dunia, cincin itu kemudiannya diambil oleh Shasha Hamid, iaitu anak Mariani. Shasha Hamid ke Singapura bagi tujuan pengambilan cincin itu sebaik saja selesai pengkebumian bapa tiri Saloma. So kakak pergi ke Singapura, pergi ke bumi Datuk, terus minta balik lah cincin tu kan. Walaupun kena maki hambung pun kakak ambil aja. Kakak tak peduli. Sebab apa? Kita dah jadi macam, mula-mula kita tak percaya cerita tu tau. Tapi bila dia dah jadi macam tu, betul ke cincin ni macam ni kan? So I better ambil lah. Cincin itu kemudian dibawa pulang ke Kuala Lumpur dan Shasha Hamid menyerahkan kembali cincin itu kepada Seniwati Norizan bagi meredakan isu yang timbul ketika itu. Balik-balik aja Singapura, besok paginya kakak pergi ke flat Pekeliling. Masa tu Aunty Norizan duduk situ, kakak serah kat dia. Okay. And kakak minta maaf lah sebab lambat kan. But I had to go to procedure and all that. So I ambil, right? And I think kalau I tak salah, dia keluar utusan. Dalam utusan dia kata ada sama dia kasih balik cincin tu kan. So itulah cerita dia. So macam-macam lah happen. So you don't know what is what and all that kan. Tapi macam kakak rasa macam kalau arwah Daddy guna cincin tu daripada mula, walaupun dia bagi dekat Mama cincin tu sebagai cincin kahwin, tetapi kenapa nak tunggu 10 tahun 12 tahun dia orang berumah tangga baru dia meninggal kan.
Lepas tu Mama pun meninggal 1983, 10 years later. Mungkin Norizan meminta semula cincin pusaka tersebut atas dasar sentimental value kerana cincin itu mempunyai kenangan yang begitu mendalam di atas pemberian Sultan Perak kepadanya. Cincin tersebut kini tersimpan di Arsip Negara Malaysia sebagai lambang kenangan cinta antara Sultan Yusof kepada Norizan. Suryati Norizan meninggal dunia di Kuala Lumpur pada 15 Mei 1992 pada usia 65 tahun.